Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak di rumah? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan saya harap kita masih lagi kekal positif, sentiasa bersemangat, berazam dalam menimba ilmu pengetahuan tidak kira di mana sahaja kita berada. InsyaAllah hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk baru dalam bidang fiqah, pelajaran yang ke-15, tajuk solat Jumaat Wadah Kesatuan. InsyaAllah dalam video bahagian pertama ini, saya hanya akan terangkan tentang unit satu sahaja, iaitu yang berkenaan dengan solat Jumaat. Dan pada bahagian kedua nanti, iaitu sambungan kepada video ini, barulah saya akan terangkan unit yang kedua, iaitu yang berkaitan dengan khutbah Jumaat. Jadi, kalau kita semua dah bersedia, mari kita lihat paparan yang pertama untuk kita mempelajari tentang maksud solat Jumaat dari segi bahasa dan juga istilah. Solat Jumaat, perkataan Jumaat, kita biasa dengar, kita biasa sebut. Tapi tahukah kita bahawa perkataan ini berasal daripada perkataan Arab Jum'ah ataupun Jumu'ah yang membawa maksud perhimpunan segala kebaikan. Perhimpunan segala kebaikan. Manakala dari segi istilah pula, solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang didirikan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur yang didahului oleh 2 khutbah beserta dengan rukun dan syarat tertentu. Solat ini menggantikan solat zuhur. Jelas ya pengertian ni? Pengertian dari segi bahasa dan juga istilah. Apakah hukum mendirikan solat Jumaat ni? Ramai dah tahu jawapan dia. Hukum mendirikan solat Jumaat ialah fardu ain bagi setiap lelaki muslim yang mukallaf. Sebab tu tak heran kenapa pada hari Jumaat dalam waktu zuhur kita akan lihat masjid di tempat tinggal kita tu dipenuhi dengan kaum lelaki sahaja ya. Bagaimana pula dengan dalil ataupun bukti tentang solat Jumaat ni? Izinkan saya bacakan satu petikan surah daripada surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang membawa maksud, wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Okey, sekarang saya akan terangkan tentang syarat-syarat wajib solat Jumaat. Yang pertama, solat Jumaat wajib ke atas orang Islam sahaja, bukan orang kafir. Yang kedua, solat Jumaat wajib ke atas golongan yang baligh, bukan kanak-kanak yang masih kecil. Yang ketiga, berakal, bukan gila. Yang keempat, merdeka, bukan hamba. Yang kelima, lelaki bukan perempuan. Tadi pun saya dah jelaskan di awal video tadi. Yang keenam, sihat tubuh badannya. Dan yang ketujuh, mastautin, bukan musafir. Solat Jumaat kekal wajib bagi muqim yang mendengar azan. Sekarang kita teruskan dengan syarat-syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, solat Jumaat didirikan di masjid. Yang kedua, bilangan jemaah mestilah sekurang-kurangnya 40 orang yang bermastautin termasuk imam. Yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Yang keempat, hanya satu solat sunat bagi satu tempat. Yang kelima, didirikan secara berjemaah. Dan akhir sekali, mestilah didahului dengan 2 khutbah. Baik, tadi dalam pelajaran ini, ada 3 istilah penting yang perlu awak kuasai. Yang pertama ialah mastautin, iaitu orang yang tinggal tetap di sesuatu tempat. Hukum solat Jumaat ialah wajib. Yang kedua, musafir, orang yang sedang dalam perjalanan dengan jarak lebih 2 marhalah, iaitu 81 km. Yang ini pun hukumnya wajib jika memulakan perjalanan selepas waktu subuh pada hari Jumaat. Akhir sekali ialah mukim, yang bermaksud orang yang menetap di satu tempat lebih daripada 3 hari
tidak termasuk hari perjalanan. Yang ini pun hukumnya wajib sekiranya mendengar azan. Okey, kita berada di slide yang terakhir, iaitu hikmah solat Jumaat. Di sini saya cuma nyatakan 3 hikmah sahaja, tapi sebenarnya bila awak explore dan teliti, ada banyak lagi hikmah yang tersembunyi di sebalik kefarduan solat Jumaat ini. Saya nak bacakan 3 ni dahulu. Yang pertama, hikmah solat Jumaat ialah melatih umat Islam supaya bersatu. Yang kedua, supaya kita semua saling mengenali, dan inilah dia cara untuk kita merapatkan ukhuwah antara umat Islam. Dan akhir sekali, hikmah solat Jumaat ialah melaksanakan salah satu ajaran Islam, iaitu solat Jumaat. Demikian saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah.